Assalamualaikum semua. Rasanya dah hampir 10 hari ni aku tak ada konten ni. Jadi memang aku simpan. Aku tak nak buat konten sebab aku menunggu ni sahabat lama aku ni datang. 20 tahun lebih kita tak jumpa Yup. Dulu kami berkawan baik sebenarnya. Masa di KL, masa tu aku ada di KL. Dan dia ni sebenarnya inilah dia gitaris asal original Sting, Datuk Rosdi. Tapi dulu dia belum Datuk lagi, sekarang dah Datuk dah. Jadi masa dulu biasa je nama lah. Yep. Dia apa khabar? Baik bang. Oh, baik Ni apa band-boy lain Alim, Zul. apa khabar dia orang semua? Dia okey, dia ada buat bisnes studio jugalah. Studio sama juga. Dan lain dia juga lah. Zul macam Zul, dia pun dah bekerja dengan company kan. Itu je lah. Lama dah tak jumpa dia orang semua. Memang lama tak jumpa. Tapi inilah dia original gitaris Sting, Rosdi. Jadi aku dengar cerita pun sekarang ni bukan kata lagi jauh, cuma dia keluar sikit daripada bidang muzik. Tengah buat filem lah. Ya. Filem apa tu? Bukan tengah buat, benda dah siap. Oh, dah siap Benda dah siap. Kita orang buat filem seram lah, cerita hantu kan. Cerita hantu. Filem dah siap lama dah. Cuma kita sekarang ni kita reconstruct balik. Kita tambah balik apa-apa yang tak cukup kan. Ada yang kita reshoot balik. Kita buat audio baru, buat muzik baru, sound effect, semua CGI semua lah komplit kita buat. InsyaAllah dalam sebulan 2 ni kita akan komplit dan kita akan boleh buat preview. Tajuk dia Syaitan Munafik. Oh, tajuk dia. Cerita seram lah. Memang tu. Oh, cerita tu lah. Tapi itu hari yang tunjuk teaser tu. Trailer tu teaser. Aku tengok teaser. Oh, okey. Jadi perkembangan lain tak ada bang. Aku just nak concentrate filem ni. Tak naklah buat sana tak jadi, susah buat sini susah kan, dalam keadaan kita 2 tahun pandemik kan. Tak ada apa nak buat, so kita bongkarkan balik projek ni. Kita nak kasih dia complete. Kita nak deal betul-betul dengan pengedar yang sesuai. Kita nak buat promotion balik. Kita nak move on balik dalam bidang industri lah. Walaupun kita jauh, bukan jauh lah, berubah sikit daripada muzik ke video. Mana benda tetap sama, kerja tetap sama, cuma barang je lain. Kita masak tetap sama, pakai itu pakai ini, cuma dalam je lain. Yalah. Kawan semua doakanlah benda ni jadi kan semua. InsyaAllah. Berapa lama tu dia punya tempo masa buat filem tu? Buat filem tu dulu masa syuting lama jugalah, dalam 2 bulan lebih lah. Ada di mana masa syuting? Masa tu di Janda Baik ada, di Ceras, Semenyih, Langat, Dam, Uluyam kan. Ada 5-6 tempat lah. Di Indonesia tak ada, kita bawa Indonesia ke Malaysia. Oh, pelakon di sana buat kat sini. Tengok siapa nama? Ashraf Ashraf pun dah meninggal dah meninggal masa pandemik itu. So tak apalah, kita teruskan jugalah. Walaupun dia dah tak ada, tapi cerita dia tu tetap ada. Masa tak ada lah, masa tu dah siap dah kan? Dah siap. Cuma kita reconstruct balik untuk jadikan benda ni dapat kualiti untuk tayangan di panggung. Kalau nak ikutkan asal dia tu, kita dah buat edit untuk spek untuk di siaran TV untuk Astro. Jadi bila kita bincang-bincang balik, why not member cakap kau punya filem bajet 1 juta lebih, takkan nak keluar kat TV kan. Buat mana kita reconstruct balik, tukar muzik, tukar itu, tukar ni. Tengah buat sekarang lah. Kita tunggu turn untuk hantar ke LPF. Dia punya ni senarai pelakon ramai. Tengok power juga tu. Kita ada 23 pelakon bang. Kita ada 23 pelakon. Antara dia lah Ashraf, Dia Lestari Indonesia kan. Tessa Mariska, lagi apa, Ramli Saleh, kita ada Mak Mah, Rubina Sidik, Igala, Fatih Dani, Dian Piramli, Aidu Yasmin, ramai lah situ pelakon-pelakon Malaysia yang hebat-hebat kan. InsyaAllah hebat-hebat. Sebab kita pun satu lagi yang kita
tengah buat sekarang ni, kita nak tayangkan filem ni di 2 negara. Satu di Indonesia, satu di Malaysia. Bermakna kita akan buat tayangan serentak melalui bioskop online cinema di Indonesia dan kita main panggung di Malaysia. Bermakna tarikh yang serentak. Tu ialah kelebihan sikit yang kita ada kan, kontak-kontak kat sana. Tengoklah kawan-kawan tolong. Harap-harap benda tu boleh. Dia cerita tu, dia berkisah pasal apa? Dia memang cerita hantu. Dia berkisah pasal saka ke atau menuntut ilmu ke macam mana? Dia okey, betul tu. Dia cerita ni flashback bang. Cerita ni flashback. Bermakna apa yang kita olah hari tu, kita dah buat reshoot 30 bulan 12 itu. 4 bulan 12 kita buat reshoot, kita panggil satu artis baru, satu artis lama, kita shoot baru. Kita jadikan penuntut saka ni macam Pontianak, yang memegang Pontianak kan, yang memegang hantu raya, yang memegang hantu kubur lah nama dia, Toyol ke apa ke, adalah ketua dia adalah di sini sebenarnya. Ada satu orang tua, dia lah yang mengajar empat pengamat ilmu hitam ni. Dia yang mengajar dia. Bermakna bila lama-lama diorang semua dah jadi lawan toke pula tau. Dia pula nak lawan orang yang bagi dia ilmu dulu. Tapi keseluruhannya orang dukun-dukun yang belajar dekat orang ni semua dah mati, dia tak mati lagi. Bermakna kalau nak tengok cerita dia memang bagi saya menarik lah. Menarik. Yalah. Semoga berjaya lah, aku doakan, mudah-mudahan InsyaAllah. Dia bila berada di ni agak-agak kita target memang tahun ni jugalah. Tahun ni juga kita akan kat pasaran. Yalah. Mungkin lepas dah siap kita hantar ke LPF ni, kita akan hantar untuk dapatkan tarikh tayangan, dan baru tu masa tu kita akan pergi ke Indonesia, kita nak deal dengan platform sana lah, bioskop online cinema sana, kita deal, kita ikut tarikh di Malaysia. Contohnya kalau Malaysia dapat tarikh sekian-sekian, kat sana pun tayang sekian sama. Buat benda serentak. Okey, jadi macam tu lah cerita dia. Sebab sedikit, kalau kita nak continue lagi nanti, mungkin kita akan buat video akan datang kalau ada rezeki ya bang. Kalau kita nak datang sini balik ke, atau abang datang KL, kita jumpa kau. So sekarang saya nak dengar satu penjelasan pada abang ni. Dah 20 tahun lebih kita tak jumpa abang kan. 20 tahun saya dengar macam-macam kat KL tu, kata abang tak sihat. Pernah orang kata abang dah tak nak main muzik. Jadi saya bedek tengok video daripada abang Man May kan. Tengok kita follow dah, tengok dia ada interview abang kan. So apa abang buat sekarang sebenarnya ni, yang lama menghilang tu mana pergi sebenarnya? Ya dulu masa kita tak jumpa pun 20 tahun lebih lah. 20 tahun ya. Dulu kan masa zaman Leon dulu. Okey, Leon. Ya, masa Leon kan. Yes. Okey, masa tu saling merindu masa tu aku nama tengah duduk atas. Jadi aku duduk dekat terminal muzik. TMC TMC kan. TMC. Lepas tu aku duduk dekat apa ni Varia Muzik. Varia Muzik. Lepas Steven lah. Steven okay. Lepas tu ada satu lagi saya dekat apa nama ya? Dah lupa lah. Tapi ada kena-mengena jugalah dengan Surya Record pun ada. Okey. Lepas tu ada satu benda berlaku dalam hidup aku lah. Ada satu benda berlaku. Aku pun tak naklah cerita panjang bab itu. Ada antara kawan-kawan kita tak puas hati dengan aku agaknya, mungkin kita nak kata apa, punca tak tahu lah kan. Okey. Jadi aku tiba-tiba sakit. Sakit. Masa tu tahun gila, lebih lama lah dah kan. Lama. Kita tak jumpa pun dah 20 tahun lebih. Ya betul. Lebih kurang 20 tahun lebih. Aku sakit misteri. Jadi aku balik Ipoh lah, aku berubat. Masa tu aku tak ada apa-apa lah, kosong lah. Aku berubat sampai sihat balik. Bila aku sihat balik, aku teringatkan pesan makcik yang ubat aku ni. Dia kata, kamu jangan pergi Kuala Lumpur lagi. Kalau kamu pergi juga, kamu akan sakit balik. Jadi aku pun nekat lah, duduk kat Ipoh terus. Maknanya aku tak ada pergi Kuala Lumpur dah. Tak pergi jejak langsung? Terus lah. Kalau pergi Kuala Lumpur pun, aku pergi MCP. Kan dulu pergi hari je lah. Balik hari kan. Dulu masa aku pernah pergi Kuala Lumpur, aku telefon dia, tolong ambil aku dekat Putu Raya kan. Masa tu lah aku pergi MCP. Okey. Cuma itu je lah tujuan aku pergi Kuala Lumpur. Dah tak ada main muzik lagi. Betul. Sampai hari ni. Lama lah lama. Lepas tu, tapi dalam proses selepas aku dah duduk Ipoh apa semua, aku
belajar dalam bidang perubatan lah, perubatan mistik ni. Tapi bukan mistik semata-mata. Dulu aku boleh ubat macam-macam. Cuma aku rasa tak boleh nak handle banyak sangat kes kan. Jadi aku cuma ambil kalau kes ni jantung, stroke, buah pinggang dengan kanser. Ini 4 lah. Kalau sakit misteri, insyaAllah semua kes. Sama ada kena santar, kena sihir, kena gangguan apa semualah. Yang tak boleh dapat servis di hospital lah. Yang tak boleh. Itu maksud dia. Kalau misteri, insyaAllah. Kedai ke, ada masalah kedai ke, ada kena sihir ke, apa benda, ada gangguan rumah ke, tak kisahlah. Asal melibatkan gaib, insyaAllah. Menarik tu bang. Menarik. Dalam bulan puasa ini pun baru-baru ni, sebelum raya kan, dalam bulan puasa memang tak ada laju lah kan. Tapi ada juga orang berubat. Ada orang call aku pasal kes ni, kes itu, kes ni kan. Yalah, betul. Aku teruskan berubat juga lah. Betul. Ini yang besok lusa dah mula dah. Yalah. Dah mula susun dah kan. Pack balik daripada sakit lah. Ada daripada KL, ada semua lah. Dah siap susun balik. Dan alhamdulillah lah, aku pun bukan kata hebat, tapi yang mana aku mampu, aku buat lah. Sambil tolong orang kan tak? Yang mana aku mampu, aku buat. Itu je. Menarik juga tu bang. Jadi masa abang main mistik tu tak ada nampak yang betul-betul original punya, inilah muka aku yang sebenar, ada hantu ni ke hantu? Ada. Adakah kita buat filem tu betul ke dia ni Pontianak? Betul ke dia ni hantu raya? Badan besar, ada bulu-bulu, betul kan? Macam mana abang boleh zahirkan benda tu, mungkin dekat scratch dekat kertas nanti ke, jadikan gambar ke mana tu, kita boleh buat satu cerita lain yang real hantu kan. Kalau hantu raya yang kita sebutlah dalam bahasa kita bangsa Melayu ni kan, sebenarnya benda tu serupa je. Satu je. Dia macam ni ya. Makhluk gaib yang namakan syaitan dengan iblis ni. Dia memang Allah cipta dia daripada api. Itu asal usul kejadian. Asal usul dia, Macam kita juga, asal usul kita tanah. Kemudian muncul Nabi Adam. Daripada Nabi Adam muncul Negro lah, Cina lah. Berbagai spek lah. Macam-macam. Macam tu juga dia. Benda ni serupa. Daripada satu, dia pecah. Jadi yang biasa aku jumpa lah. Aku belum pernah lagi jumpa kalau hantu raya rupa macam ikan duyung kan. Bukan. Bila sebut je hantu raya, dia mesti serupa macam beruk. Macam gorila tu. Macam gorila tu. Itulah. Kalau Pontianak dia perempuan. Tapi ada orang kata Pontianak rupa dia begini. Lang Sui rupa dia begini. Sebenarnya Lang Sui dengan Pontianak adalah perkara benda yang sama. Satu brand. Dia sama sebenarnya. Sama. Cuma nama lain-lain. Ada orang panggil dia ni Pontianak, ada orang panggil Lang Sui. Tapi sebenarnya Lang Sui dengan Pontianak serupa. Sebab aku dulu pun tak tahu. Bila aku dah campur, aku dah masuk lain ini, baru aku nampak. Sebab benda ni bukan benda kita sembang-sembang kosong. Aku dah tempur benda tu semua. Aku jumpa, aku ternampak dia kan. Macam tapi aku nampaklah kebenaran Allah Subhanahu Wa Taala tu. Apa yang Allah cerita dalam Quran tu, semuanya benar. Benda tu wujud. Memang benar. Jadi tak ada sanksi sikit pun. Sebab benda tu apa yang disebut memang ada. Aku pernah tengok depan mata kepala sendiri. Bukan bayangan, bukan imagine, tak ada. Sebab benda tu datang kan. Dia datang, dia bercakap. Aku dengar apa benda dia cakap. Jadi betul lah. Apa yang ada dalam Quran semua betul. Cuma kita tak dapat nak selongkar semua lah. Kalau kita selongkar semua, jumpa macam-macam lah. Kalau bab itulah. Tapi alhamdulillah lah aku dapat tempuh, dapat lalui, dapat pengalaman kan. Itu aja. Tapi dengar-dengar lebih 10 tahun juga abang dah lebih buat perubatan ni. Lebih. Dah mungkin dalam 12 tahun, 13 tahun macam tu lah. Iyalah. Itulah. Kalau nak cerita bab itu tak habis. Ya, betul. Tak habis sebab dia gaib kan. Betul. Ada yang percaya, ada yang tak percaya. Kan? Benda tak nampak. Iyalah. Benda yang tak nampak kita nak buktikan tak boleh. Betul. Okey, katakan di depan. Depan tu ada hantu raya. Macam mana aku nak buktikan? Betul. Kalau dah dia sendiri tak nak munculkan diri dia. Kalau dia muncul, rasa aku cabut cabut. Banyak orang cakap. Aku pernah lah sama sembang kat kedai kan, lepak-lepak dengan member ramai-ramai. Kalau ada juga yang mungkin dia tak tahu.
Memang betul dia berani kan. Dia kata apa? Aku kalau jumpa benda tu aku tak lari ni, aku tampar aja. Cubalah tampar tengok. Sebab dia tak tahu, dia belum kena. Dia macam ni tau. Dia ibarat, ingat tak cerita dalam TV zaman dulu? Okay. Invisible Man. Ya. Cerita Mak Saleh ni yang dia boleh hilang-hilang kan. Kalau dia hilang, kemudian penumbuk dia sampai kat muka kita, Tiba-tiba je. kita boleh nampak. Macam mana Macam tu lah dia. Jadi macam mana kita nak tampar dia? Belum tampar penumbuk dia dah sampai kat muka kita lah. Macam tu. Tu kita cakap kalau nak menentang dia kena ada ilmu. Ya, betul. Kalau tak ada ilmu, tak payah tentang dia. Memang tak boleh tentang dia. Dia ada ilmu, dia ada kepakaran dia sendiri-sendiri. Ya, Allah masing-masing kan. Allah cipta dia memang ada kepakaran. Ini bukan datang daripada mulut aku. Betul. Dalam Quran. Dalam Quran Allah sebut benda tu. Sungguh makhluk ni ada kepakaran mereka masing-masing. Jadi Allah iktiraf tu pakar. Kepakaran mereka masing-masing kan. Betul. Jadi kita nak tentang dia kena ada ilmu. Kalau tak ada ilmu kita setakat cakap. Yalah macam kita manusia juga kan. Yang ni kepakaran dia buat kapal terbang. Kapal terbang. Ini doktor. Dia doktor kan. Ni belah perut orang ke tak? Betul bang. Betul lah. Betul. Jadi lah ingat satu masa nanti kalau dapat free balik aku nak duduk dengan abang kan. Dah lama tak jumpa ni apa semua. Kalau nak cerita sikit buat abang gaib ni abang mesti tak ada masalah. Tak ada masalah. Sebab aku dulu pun sekali kan? Aku dulu pun pernah arwah Muhammad Khalid. Oh, okey. Dia pernah berhajat sebelum dia meninggal. Dia pernah berhajat, dia nak bukukan kisah hidup aku. Aku pun terkejut. Sebenarnya aku hargai apa yang dia nak buat. Sebab apa? Bukan senang orang nak buat satu apa panggil lah? Macam biografi lah. Biografi. Itu. Bukan senang. Betul? Tapi aku rasa masa tu aku rasa macam betul ke ni kan. Tapi memang betul. Ini cerita betul. Seorang pengarah terkenal tak? Dia nak buat satu buku kisah hidup aku. Pasal dia tahu dulu aku main muzik. Ya. Tiba-tiba boleh masuk bahagian perubatan. Lepas tu macam mana aku dapat ilmu ni. Betul. Kan? Itu aku ada cerita sikit dalam cerita dia macam mana aku dapat ilmu ni. Jadi dia tertarik. Lain pada yang lain kot. Dia tertarik kan. Itu yang dia nak bukukan. Tapi yalah mungkin Allah tak izin lagi kan. Rezeki tak ada. Jadi dia pun pergi tak apalah. Itu je lah. Macam band-band semua tak nak balik ke bang? Kita buat satu projek nanti kan benda tu ada rezeki kan. Sebab kita left-handed semua left-handed. Jadi dua macam ni kan. Yalah. Benda tu ada rezeki. InsyaAllah lah. Aku macam JET ni memang band boy dia memang ada ajak aku main. Macam Bud kan. Bud ada call aku. Sebab aku masih kontak dia ni. Bud basis Bud basis masih kontak aku. Ajit masih kontak aku lagi semua. Ni drama pun ada di Ipoh ni. Drama JET? Drama JET ada di Ipoh. Ada selalu jumpa kan. Dia ada lah. Dia orang ajak aku main balik. Tapi mungkin masa tu belum ada terbuka hati kan. Sophia pun nak perform semula. Sophia? Nak perform semula. Orang pada pasir kan? JET nak perform semula. Leon perform semula kan. Jadi aku jadi pening. Sebab apa? Aku tiga-tiga band kau ada kan. Leon tu sebab aku lepaskan Leon pada Eri dengan Ai. Betul. Aku cakap kau handle lah. Aku tak ada dalam guruk kan. Aku bagi dia guruk tu pada dia orang. Yang ada sekarang ni JET dengan Sophia. Sophia nama besar ke? JET pun ajak aku perform. Sophia pun kemungkinan besar. Sebab baru-baru ni, hari raya pun baru-baru ni Naha daripada KL datang rumah aku kan. Dia beraya kat sini. Naha, Amir vokal kan. Datang beraya. Adalah kami berbincang. Hari tu Naha memang setuju lah. Naha setuju. Amir pun dalam tak setuju dia itu hari masa aku sembang dengan dia dalam yang lepas-lepas channel kan. Dalam video aku yang lepas. Masa raya ni aku nampak dia macam berminat lah. Dia berminat. Pasal Naha dah ada semua kan. Sembang benda tu. Cuma belum lagi kata putus. Itu. Tapi aku nampak dia berminat. Pasal aku dah bagi dia lagu. Dengar lagu kan. Projek. Sebenarnya Sophia nak buat projek orkestra. Wah, lagi menarik. Nak buat orkestra. Jadi Amir dia tak mungkin dia tak dapat nak imagine macam mana konsep yang kita nak buat kan. Jadi aku lagu tu dah ada, dah siap. Jadi aku bagi dia dengar dalam ni gitu, dalam studio ni. Dengan Naha sekali kan. Dia dah terkejut kan. Amir terkejut dengar. Dia kata kalau gini gua pun suka. Macam tu. So masih
konsep guna yang sama dengan Sofia dulu kan, atau ada berbeza sikit konsep muzik? Nanti aku bagi dengar kejap lagi. Ya. Nanti aku bagi dengar. Lagu dah ada semua, dah komplit, dah siap kan. Tunggu Amir masuk vokal dia. Wow. Menarik. Kalau Amir setuju, memang dia masuk vokal terus kan. Ya. Masuk vokal terus. Dah siap. Jadi aku bagi Amir dengar. Amir dengar memang nampak macam dia tertarik lah. Dia kata kalau gini gua pun setuju, dia kata. Wah, satu pembukaan yang baik tu. Kalau tidak Amir memang tak nak. Aku selalu jumpa dia kat sini menyentil dengan dia kan. Ya. Memang dia tak nak. Dia dah pencin dia kata. Tapi bila aku bagi dengar tu dia teruja. Tengok macam mana lah ada rezeki. Yalah. Kita bergabung lah balik. Betul. Itu je. InsyaAllah lah. Aku sokong ni bang, dalam industri siapa kawan-kawan kita nak on balik, semua kita sokong ni. Yalah. Tak ada kita nak dengki nak condemn orang sana, condemn orang sini, kata orang tu tak baik, ni tak baik. Tak itulah. ada. Kita support semua. Support semua. Dia orang dapat, dia orang punya lah kan. Yalah. Lah. Yang betul. Kita dalam industri muzik ni, nak dengki buat apa? Boleh dengki lah. Kau naik, kau boleh buat duit. Okeylah, buatlah, tak ada masalah. Dah itu rezeki kau kan. Tapi yang jenis main tembak belakang ni yang leceh ni. Tengok kawan ni senang sikit dia tembak belakang. Penat lah, penat. Itu yang leceh tu. Cukup lah. Ada lagi nak sembang pasal industri video, filem. Aku rasa macam ni bang. Kita cut kat sini dulu. Okay. Besok kalau kita ada baru punya konten, okay. baru punya cerita, kita ni balik, mana tu kita boleh buat satu tempat yang lagi menarik. Okey, insya-Allah. Banyak lagi sebenarnya nak cerita bang, tapi kalau maklum lah kan. Masa apa semua kan. Dr. Abang ada appointment lagi kan. Okey, insya-Allah. Okey, setakat ini saja. Kita jumpa lagi. Assalamualaikum. Kau pergi dulu tengok kalau betul